Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan masa kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk kita menghirupkan udara di dunia ini. Dengan dalam arti kata Allah masih memelihara kita, memberi kehidupan yang baik kepada kita. InsyaAllah kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan memperbanyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan syukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita berkenaan dengan kitab halal dan haram dalam Islam, khususnya tajuk sambungan daripada bab perburuan, yakni bab berburu. Hari ini insya-Allah sambungannya iaitu perburuan dengan anjing dan sebagainya. Kita tahu bahawa tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, anjing ini merupakan satu binatang yang boleh kita gunakan sebagai alat untuk memburu. Begitu juga dengan burung helang, boleh kita jadikan ia sebagai alat untuk memburu. Dalam Islam dibenarkan kepada umatnya untuk melakukan pemburuan binatang-binatang yang halal, yang hidupnya liar di dalam hutan, yang sukar untuk ditangkap dan sukar untuk disembelih. Maka Islam membenarkan kepada kita untuk menangkap binatang ini dengan cara menembak, dengan cara melontar anak panah, dengan cara melontar lembing, dan dengan cara melepaskan anjing perburuan ataupun burung perburuan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam juga melarang melakukan perburuan binatang yang di dalam hutan itu dengan saja-saja ataupun suka-suka ataupun hobi berburu tanpa mengambil manfaat makan dagingnya dan mengambil tulang belulang untuk dijadikan hasil manfaat kepada diri kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila pemburuan itu dengan anjing yang terlatih atau burung helang sebagai contoh, syarat nak gunakan anjing sebagai alat perburuan, mestilah anjing itu terlatih terlebih dahulu. Maka yang perlu daripadanya, yakni sebagai syarat dibenarkan menggunakan anjing itu, binatang tersebut, yakni anjing, mestilah terlatih terlebih dahulu, cekap dan boleh menerima arahan daripada tuannya. Jadi kita gunakan anjing yang terlatih ini untuk menangkap perburuan, binatang buruan
mestilah anjing itu terlatih dan cekap serta pandai menerima arahan daripada tuannya. Kalau tuan dia lepaskan dan mengatakan tangkap, kemudian bawa balik kepada tuannya, sama ada hidup ataupun mati, jangan makan. Maka kalaulah anjing itu dapat mematuhi dan menerima arahan daripada tuannya, maka anjing tersebut dikira sebagai anjing yang terlatih. Yang kedua, binatang tersebut hanya memburu bagi pihak tuannya sahaja. Jadi anjing yang terlatih ini, dia pergi menangkap, menerkam binatang buruan itu untuk tuannya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, bahawa binatang buruan itu menangkap mangsanya untuk tuannya dan bukan untuk dirinya sendiri. Ini Allah telah rakamkan tuan-tuan dalam surah Al-Ma'idah ayat 4. Ya. Surah Al-Ma'idah ayat 4, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan. Allah nyatakan dalam Al-Quran berkenaan dengan anjing, binatang buruan ini. Yang ketiga, syarat, ya, boleh makan binatang buruan yang ditangkap oleh anjing pemburu itu dengan syarat pemburu itu mestilah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sebelum melepaskan buruan untuk menerkam binatang tersebut. Yang syarat yang ketiga ni, tuan punya anjing tadi, dia mestilah sebelum melepasnya tadi, dia mestilah memberi arahan kepada adik anjingnya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah ketika dia melepaskan anjing buruan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah yang 4 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru ismallahi 'alaih. Maksudnya, mereka bertanya kepada Hai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Bagi menjawabnya katakanlah, dihalalkan bagi kamu memakan yang lazat-lazat serta yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar untuk berburu mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya adab-adab peraturan berburu sebagaimana telah diajarkan Allah kepada kamu. Oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu melepaskannya untuk berburu. Jadi inilah tuan-tuan dalil kepada kita yang mana Allah sebutkan boleh kita makan daging binatang halal yang ditangkap oleh anjing perburuan dengan syarat anjing perburuan itu mestilah dilatih oleh pelatih-pelatih yang mahir dalam melatih anjing perburuan. Dengan syaratnya, kemudian perkara ini bergantung pada beberapa keadaan. Dengan syaratnya, yang pertama, anjing tadi mestilah mampu mengikuti setiap arahan daripada tuannya dengan baik dan sempurna. Jadi anjing ini syarat utamanya mestilah dia mampu menerima arahan daripada tuannya dengan baik dan sempurna. Dia faham, ya. Jadi binatang pun tuan-tuan, dia faham apa yang disebut oleh tuannya tadi, ya. Anjing ni tuan-tuan satu binatang yang taatlah kepada tuannya, ya. Binatang yang taat dan boleh mematuhi apa arahan, setiap arahan yang dikeluarkan dari mulut tuannya. Ini hebat, ya. Binatang anjing ini walaupun ianya najis mughallazah kepada kita, ya, maka dia
Allah jadikan dia ni makhluk yang patuh taat kepada tuannya. Yang kedua, batas penangkapan hanya untuk tuannya sahaja, iaitu binatang buruan itu tidak menangkap buruan untuk dirinya sendiri. Jadi batas tangkapan oleh anjing itu adalah untuk tuannya. Dia pergi menerkam, sebagai kata pergi menerkam seekor kancil, ya. Kemudian dia bawa balik kancil tersebut kepada tuannya. Bukan dia makan dulu, habis pohon dia makan, kemudian yang selebihnya dia bawa balik. Ini tidak dibenarkan, ya, untuk memakan binatang itu. Ya, dia dah makan dah separuh, kemudian dia bawa balik. Tak boleh. Jadi yang dibenarkan, ya, ianya menangkap, dia tak makan. Yang sekiranya binatang itu mati, maka boleh dimakan dagingnya, dan sekiranya binatang itu masih hidup, maka adalah disembelih oleh tuannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Idza arsaltal kalba fa akala minas saidi fala ta'kul, fa innama amsaka ala nafsihi, fa iza arsaltahu faqatala wa lam ya'kul fakul, fa innama amsakahu ala sahibihi." Maksudnya, jika kamu melepaskan anjingmu lalu dia memakan dari binatang buruan itu. Nabi sebut, sekiranya kita ni lepaskan anjing perburuan itu, kemudian dia pergi menerkam dan memakan binatang yang ditangkap itu, maka janganlah kamu memakannya, kerana anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri. Ya? Jangan kita makan yang mana anjing yang dilepaskan untuk menangkap binatang itu dia makan, selebihnya dia bawa balik. Ini tidak dibenarkan. Tetapi jika kamu menghantar anjing itu lalu dia membunuh dan tidak memakan buruan itu, maka bolehlah kamu memakan buruan itu, kerana anjing itu menangkap untuk tuannya. Sebaliknya, kalaulah dia menangkap binatang kemudian dia bunuh dan dia tak makan pun, dibawa balik kepada tuannya, maka tuannya tak diboleh memakan hasil tangkapan yang dibawa balik itu. Ya, ini syarat binatang halal, tuan-tuan. Jangan dia tangkap ular kemudian dia bawa balik, tuan-tuan. Tak boleh. Ya, syaratnya ialah binatang yang halal kita makan, ya, orang Islam makan. Ya, baik. Antara fuqaha ada yang membezakan, ya, antara binatang buas yang sama dengan anjing itu dan burung seperti burung helang padang pasir. Jadi dalam bab ini ulama-ulama fiqh ada juga berbeza pandangan, pendapat berkenaan dengan tangkapan anjing, tangkapan singa ataupun burung helang ini. Dia kata apa? Mereka membolehkan buruan yang dimakan oleh burung ini dan tidak membolehkan memakan buruan yang dimakan oleh anjing. Jadi ini pandangan ulama. Jadi tak kisahlah, tuan-tuan, ya. Pandangan ulama ini dalam bab soal untuk menetapkan suatu hukum ini tidak jadi masalah. Okey, baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka membolehkan, ulama mengatakan mereka membolehkan buruan yang dimakan oleh burung ini dan tidak membolehkan makan buruan yang dimakan oleh anjing. Jadi maksudnya, pandangan ulama ini membenarkan kita memakan binatang yang ditangkap oleh burung, walaupun burung helang tadi dia makan. Dia makan sedikit untuk diri dia. Kemudian selebihnya dia bawa balik kepada tuannya. Boleh dimakan. Manakala yang ditangkap oleh anjing tersebut, ya, tidak diboleh kita makan, kerana tangkapannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi kenapa? Kenapa tangkapan yang dimakan oleh burung, tangkapan yang dimakan oleh singa, sebagai contohnya, dia makan sedikit kemudian dia bawa balik. Sebab apa? Singa dan burung ini
tidak termasuk dalam kategori najis mughallazah. Manakala anjing dikategorikan sebagai najis mughallazah. Najis mughallazah ni ada dua, tuan-tuan. Yang pertama anjing, yang kedua babi, serta keturunan mereka. Apa yang ada pada keseluruhan anjing tersebut dan juga keseluruhan babi tersebut semuanya adalah najis mughallazah. Jadi bagaimana, tuan-tuan, najis mughallazah ni? Kita telah belajar dahulu, najis mughallazah ni najis yang perlu disartu. Apabila terkena pada badan kita adalah disatukan dengan 7 kali air, 1 kali air tanah dan 6 kali air mutlak. Ini cara penyucian daripada terkena najis mughallazah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika anjing yang digunakan untuk menangkap buruan itu terlatih, anjing yang terlatih, tuan-tuan, maka ia sama seperti alat yang digunakan oleh pemburu untuk memburu binatang seperti panah, tombak, senapan dan lain-lain. Jadi tuan kitab ni sebutkan, ia termasuk dalam kategori dinamakan alat untuk memburu. Baik, yang ketiganya iaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika melepaskan anjing untuk menangkap buruan. Jadi tuan anjing tadi, syaratnya agar dibolehkan memakan daging binatang buruan yang ditangkap itu yang telah mati, mestilah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia melepaskan anjing buruan tadi. Sama juga seperti mana melepaskan tembakan, melepaskan tombak, parang, lembing, alat pemburu itu dia mestilah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wazkurusmallahi alaihi, akhir ayat surah Al-Maidah yang 4, sebutlah nama Allah atasnya ketika kamu melepaskannya berburu. Maknanya ketika melepaskan anjing perburuan, ketika melepaskan anak panah, tombak, melepaskan tembakan, maka mestilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa hadis yang telah disepakati oleh para ulama, seperti mana pendapat Adi bin Hatim. Dalam hal ini ada satu kisah, Adi bin Hatim ni dia telah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan memakan daging binatang buruan yang ditangkap oleh anjing pemburu, ditangkap oleh anjing pemburu. Kata Adi bin Hatim, semasa aku melepaskan anjingku, tiba-tiba ada seekor anjing lain dan aku tidak tahu yang mana satu antara keduanya yang menangkap buruan itu. Jadi Adi bin Hatim dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal keadaan dia lepaskan anjing pemburu, kemudian ada anjing lain yang turut sama menangkap buruan tersebut. Jadi dia tanya, apakah hukum buruan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, fala ta'kul fa innama sammaita ala qalbika wa lam tusammi ala ghairi. Maksudnya, jangan kamu makan buruan itu kerana kamu hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas anjingmu dan tidak menyebut nama Allah atas anjing yang lain. Jadi anjing ni dia sama-sama tangkap. Dia sama-sama tangkap. Tidak pasti mana yang tidak pasti mana yang menangkapnya. Sama ada anjing yang bersama anjing buruan ataupun sebaliknya. Jadi Nabi kata, dalam hal ini fala ta'kul, maka janganlah kamu makan. Sebab apa? Sebab kamu tidak tahu mana satu anjing yang menangkapnya. Dan anjing
yang bersama dengan anjing perburuan tadi, kamu tidak baca bismillah ke atasnya. Okey, baik. Jika pemburu, ini masalah tuan-tuan ya. Jika pemburu terlupa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika memanah atau melepaskan anjingnya. Ini tuan kitab ni sebut. Jika pemburu terlupa menyebut nama Allah ketika memanah atau ketika melepaskan anjingnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi keringanan kepadanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika hendak memakan dagingnya, sebagaimana telah dibincangkan pada bab yang lalu ini dalam masalah penyembelihan. Jadi kalaulah tuannya terlupa semasa nak melepaskan anjing dia, kemudian dia bawa balik masa nak makan binatang tadi, maka tuannya baca bismillahirrahmanirrahim. Ini pandangan tuan kitab ini tuan-tuan. Okey, baik. Bagaimana pula kita lihat jika binatang beruang tadi sama ada dengan lontaran lembing, dengan lontaran anak panah, dengan senapang dan dengan anjing beruang tadi. Jika didapati telah mati, bagaimana keadaannya? Jadi seringkali terjadi apabila pemburu sudah melepaskan tembakan, ini berburu dengan senapang dan mengenai sasarannya, tetapi buruan itu lari bersembunyi, dan apabila ditemui semula, binatang itu sudah pun mati. Dalam isu ini, binatang buruan ini boleh menjadi halal dengan beberapa syarat. Ya. Jadi, ini dalam masalah jika binatang yang diburu tadi, dia lari, dia lari, kemudian dia bersembunyi dan mati. Ya, lari bersembunyi dan mati. Jadi jika ditemui, ia boleh menjadi halal dengan beberapa syarat. Ya, yang pertama, binatang beruang itu tidak terjatuh ke dalam air. Makna binatang yang ditembak, binatang yang dilontar lembing anak panah, binatang beruang tadi lari, kemudian dia bersembunyi dan tidak jatuh ke dalam air. Jadi apabila didapati, dicari-cari, didapati jumpa, maka boleh boleh dimakan, menjadi halal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Iza ramaita sahmaka fa in wajadtahu qad qutila fakul illa an tajidahu qad waqa'a fi ma'in fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu am sahmuka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, kalau kamu lemparkan panahmu dan jika kamu dapatinya sudah mati, bolehlah kamu memakannya, melainkan jika kamu dapatinya telah jatuh ke dalam air, maka kamu tidak mengetahui apakah air yang membunuhnya atau panahmu. Maksudnya tuan-tuan, binatang yang pemburu tadi melepaskan tembakan atau melepaskan lembing. Kemudian binatang tadi lari bersembunyi. Kalau dia mati di atas darat, dia bersembunyi dan mati di sebalik batu di atas darat, maka Nabi sebut boleh makan. Kalaulah dia mati, dia lari kemudian jatuh ke dalam air, maka tidak boleh kamu makan. Tidak pasti sama ada dia mati dengan sebab terkena lembing, terkena anak panah, ataupun tembakan, ataupun dia mati disebabkan dia lemas. Ini tuan-tuan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jika binatang tadi lari, kemudian dijumpai dalam keadaan mati, tidak terdapat kesan lain pada binatang buruan, selain dari kesan tembakan atau anak panah pemburu, dan dia, yakni pemburu, meyakini bahawa
bekas itulah yang menyebabkan kematian binatang buruan itu. Jadi apabila dia jumpa, ya, dia tengok tidak ada kesan gigitan binatang lain pada binatang yang mati kena lembing tadi, mati kena tembakan, mati kena anak panah. Tidak ada kesan-kesan lain, tuan-tuan, kecuali kesan tembakan, kesan anak panah. Itulah yang terlekat pada binatang itu yang telah mati itu. Dan dia meyakini bahawa bekas itulah yang menyebabkan kematian buruan itu. Sebagaimana Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, armi sayda fa'ajidu fihi sahmi minal ghadi." Faqala, "Iza alimta an sahmaka qatalahu walam tara fihi athara sabu'in fakul." Hai Rasulullah, saya memanah seekor binatang buruan. Lalu saya dapati pada keesokan harinya buruan itu terdapat kesan panahku. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu yakin bahawa panahmu yang membunuhnya, ya, dan kamu melihat tiada kesan gigitan binatang buas yang lain padanya, maka bolehlah kamu memakannya." Ini jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas pertanyaan seorang sahabat, yakni Adi bin Hatim. Ya, Nabi kata, kalaulah kamu lihat tidak ada gigitan binatang lain, binatang buas lain kepada binatang yang kamu buru tadi, maka bolehlah kamu memakannya. Ya. Yang ketiga, jangan biarkan binatang buruan itu menjadi busuk dan rosak. Ya. Syarat ketiga, binatang yang dah mati tadi, yang terkena lembing, tembakan yang kamu buru itu telah mati, dan jangan biarkan ia menjadi busuk dan rosak. Kenapa? Kerana kita ni manusia normal, pasti merasa geli, merasa jijik untuk memakannya, dan kemungkinan ianya boleh membawa penyakit jika memakannya. Maknanya jangan biarkan lama lah binatang diburu tadi mati, kemudian jangan biarkan lama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, riwayat Tirmizi, dan beliau mensahihkannya, Nabi sebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda kepada Abu Tha'labah Al-Khushani, "Iza ramaita sahmaka faghaba ay saydu salasata ayyamin wa adrakathu wa adraktahu fakulhu ma lam yantin." Jika kamu memanah pada binatang buruan, lalu binatang itu hilang sehingga 3 hari, kemudian baru kamu menjumpainya, maka bolehlah kamu makannya selagi mana ia belum busuk. Ini syarat, tuan-tuan, binatang buruan yang terkena panah kemudian dia bersembunyi dan mati, bolehlah kita makan selagi mana ianya belum busuk. Kalau dah busuk tu, tuan-tuan, dia jadi penyakit yang berbahaya kepada diri manusia jikalau memakan daging tersebut. Baik, tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesailah bab bab berburu. Mudah-mudahan bab ini menjadi pencerahan kepada kita, boleh memahamkan kita, boleh menambah ilmu kita, khususnya dalam bab berburu ini. Tuan-tuan, dengan syarat, ya, boleh dimakan binatang perburuan itu, ya, dengan 3 perkara lah, ya. Yang pertama, sekiranya ia mati, sekiranya binatang yang diburu tadi hidup, ditangkap hidup, setelah dilepaskan lembing, kemudian didapati hidup, maka bolehlah kita menyembelih binatang tersebut. Dan sekiranya binatang itu mati, ditangkap oleh
anjing buruan ataupun terkena panah, lembing, senapan dan sebagainya, boleh dimakan dagingnya. Yang ketiga, dengan syarat tuan pemburu tadi menyebutkan bismillah ketika mana dia melepaskan anjing buruan dan ketika dia melepaskan tembakan anak panah ataupun lontaran lembing. Dan sekiranya binatang itu telah mati, maka bolehlah dia makan selagi mana daging binatang itu belum membusuk. Dan kena pastikan binatang yang mati itu sama ada mati kerana peluru dia sahaja, atau mati kerana sebab lembing, ataupun mati kerana sebab tembakan. Dan sekiranya dia mati disebabkan jatuh ke dalam air, maka tidak halal kepada kita untuk makannya, kerana kita tidak pasti ianya mati kerana lembing ataupun mati kerana lemas. Baik tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan bab ini akan menambahkan ilmu kepada kita, dan saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang membantu saya, ya, menyebarkan, meng-sharekan, menyampaikan tolong sharekan kepada kawan-kawan, mudah-mudahan ianya manfaat, ya. Sekurang-kurangnya kita mendapatkan pahala daripada kita menyebarkan perkara yang baik berbanding kita menyebarkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan sama-sama kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab kita melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diredai oleh Allah dan Rasulnya. Sekian yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejahilan diri saya, insya-Allah kita akan jumpa lagi bab yang akan datang, yakni membincangkan berkenaan dengan arak, yakni al-khamar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.